Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. In this video, we are taking a break from true crime sebab Nas nak bagi otak Nas rest sekejap. I cannot. So, kita nak buat apa? Kita akan tengok beberapa gambar yang interesting dan Nas akan ceritakan sejarah di belakang setiap gambar ni. Sebelum kita teruskan, macam biasa, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's stories. Riker Webb ialah seorang kanak-kanak yang berusia 3 tahun yang tinggal bersama mak dengan ayah dia dan rumah diorang ni bersebelahan dengan hutan di Montana. Pada 3 Jun hari tu, Riker tiba-tiba hilang masa dia tengah main-main dengan anjing peliharaan keluarga dia di dalam kawasan halaman rumah. Masa tu Riker di bawah jagaan ayah dia. Ayah dia masuk rumah sekejap je dan bila dia keluar balik, Riker dah tak ada kat halaman rumah diorang. Keluarga Webb terus melaporkan kehilangan Riker dan pasukan responder pun tak berlengah-lengah. Lebih dari 50 orang menyertai misi pencarian Riker. Yang menjadi kebimbangan bagi keluarga Riker dan juga pasukan penyelamat ialah dekat kawasan rumah diorang ni memang ada haiwan liar macam beruang dan harimau kumbang. Jadi diorang risau kalau Riker ni telah diterkam dan dibawa lari oleh haiwan liar masa ayah dia tak nampak. Usaha pencarian diteruskan juga sepanjang hujung minggu tu. Pencarian Riker ni agak susah disebabkan oleh faktor cuaca dan bentuk muka bumi kawasan tu. Kawasan tu ialah kawasan hutan yang berbukit bukau. Selepas 48 jam pencarian, ajaibnya Riker ditemui dalam keadaan selamat. Yang jadi pelik tu, Riker ni yang baru berumur 3 tahun ni ditemui jauh di dalam hutan, hampir 4 km jauh dari rumah dia. Riker ditemui tengah berlindung dekat dalam satu bangsal tinggal yang ada dekat dalam hutan tu. Nasib baik dia pandai menyahut bila rescuer laung-laung panggil nama dia. Ini gambar Riker sebelum dia hilang dan ini pula gambar Riker selepas dia diselamatkan. Sampai sekarang tak ada siapa tahu macam mana dia boleh hilang dalam sekelip mata pada hari Jumaat tu dan macam mana dia boleh pergi jauh kat dalam hutan macam tu. Bayangkan budak kecil umur 3 tahun berjalan sejauh 4 km dalam masa kurang 48 jam. Adakah dia ni dibawa lari oleh penculik ataupun haiwan liar yang snatch dia ataupun something else? Yang jelas bila kita tengok muka Riker lepas dia diselamatkan, dia memang betul-betul trauma dengan apa yang jadi dekat dia. Paramedik yang rawat Riker tu cakap, riak muka Riker yang tegang dan trauma tu pelan-pelan jadi tenang balik bila dia dah dapat peluk mak dia. Allah, kesiannya. Harap-harap dia boleh bagi tahu cerita sebenar apa yang jadi dekat dia bila dia dah besar sikit nanti. Ini adalah gambar sekumpulan pemain bola rugby yang terselamat apabila kapal terbang yang mereka naiki terhempas di banjaran Gunung Andes pada 13 Oktober 1972. Semua orang kat dalam gambar ni tengah senyum-senyum. Tapi kalau kita zoom sikit dekat bahagian kanan bawah gambar tu, kita boleh nampak sisa tulang belakang manusia dekat atas salji tu. Dari 45 penumpang pesawat 571 Uruguayan Air Force ni, cuma 16 orang saja yang berjaya diselamatkan. Setelah terperangkap di atas pegunungan Andes selama 72 hari, mereka yang terselamat ni terpaksa makan daging dari penumpang-penumpang lain yang dah mati masa pesawat tu terhempas untuk meneruskan hidup. So guys, kalau korang dekat dalam situasi diorang ni, korang rasa korang tergamak tak? Sanggup tak makan daging manusia? Korang boleh komen dekat bawah. Next. John Edward Robinson ialah seorang pembunuh bersiri dari Amerika yang telah membunuh sekurang-kurangnya 8 orang mangsa bermula dari tahun 1985 sehinggalah dia ditangkap pada tahun 2000. Pada tahun 1985, John bertemu dengan Lisa Stasi dan anak perempuannya yang berusia 4 bulan iaitu Tiffany di satu pusat pelindungan wanita di Kansas. Dipendekkan cerita, lepas John ni pergi umpan Lisa dengan janji untuk dapatkan dia pekerjaan dan tempat tinggal, John telah membunuh Lisa, lepas tu dia colik bayi Lisa yang bernama Tiffany tadi tu. Beberapa hari kemudian, John menghubungi abang dan kakak ipar dia yang masa tu memang tengah cari anak angkat dan dia bagi tahu abang dia yang dia ada baby yang perlukan keluarga angkat. John tambah lagi cerita yang kononnya mak kepada baby ni dah mati bunuh diri. John meminta bayaran sebanyak $5,500 dari abang dia dan kononnya duit ni adalah untuk dia selesaikan yuran guaman dan proses dokumen pengambilan anak angkat. Dalam gambar ni, John memangku Tiffany Stasi sehari selepas John membunuh ibu Tiffany.
Tiffany. Gambar ni diambil semasa John menyerahkan Tiffany pada keluarga abangnya. Abang pada John dan juga Tiffany cuma mengetahui kebenaran tentang perbuatan John 15 tahun selepas tu, apabila John telah diberkas polis. Sampai hari ni John tu masih hidup lagi, tapi of course lah dia meringkuk dekat dalam penjara. Tapi dia tetap merahsiakan apa yang dia dah buat pada mayat Lisa Stasi. Kata tak nak cerita pasal true crime kan? Next picture. Aduh, sebelum Nas tahu cerita pasal gambar ni, first time Nas tengok gambar ni pun dah rasa sedih dah. Budak dekat dalam gambar ni bernama Diego Frazio Torquato yang berusia 12 tahun dan dia berasal dari Brazil. Diego ni membesar dengan pelbagai jenis penyakit, termasuklah jangkitan kuman pada otak dia masa dia kecil yang membuatkan dia ni jadi lambat belajar. Tak cukup dengan tu, hidup Diego ni dia belenggu dengan kemiskinan. Tapi satu benda yang Diego ni memang minat sejak dia kecil lagi ialah muzik. Bakat Diego dengan alat muzik violin ni membuatkan Diego berjaya menjadi pemain violin dalam kumpulan orkestra Afro Reggae Cultural Group, iaitu sebuah kumpulan NGO yang besar di Brazil. Guru muzik Diego pada masa tu ialah seorang lelaki yang bernama Evandro da Silva, dan Evandro ni berjaya mengasah bakat Diego sampai dia berjaya keluar dari hidup dalam kemiskinan. Sayangnya, Evandro telah ditembak mati pada 18 Oktober 2009 dalam satu kejadian rompakan bersenjata. Gambar ni telah diambil ketika Diego memainkan violinnya semasa pengebumian Evandro. Yang lebih menyedihkan lagi, 6 bulan selepas gambar ni dirakam, iaitu pada 1 April 2010, Diego sendiri telah meninggal dunia akibat jangkitan kuman selepas menjalani pembedahan appendix. Pada 15 Ogos tahun 1998, berlaku satu serangan bom di sebuah pekan yang bernama Omagh di Ireland Utara. Serangan ini dilakukan oleh sebuah kumpulan pejuang bersenjata yang dikenali sebagai Real Irish Republican Army. Dan serangan ini dilakukan oleh kumpulan ini untuk menunjukkan protes mereka terhadap satu perjanjian genjatan senjata. Akibat dari serangan ni, seramai 29 orang telah kehilangan nyawa mereka, termasuklah seorang ibu yang sedang mengandungkan sepasang anak kembar. Gambar ni diambil beberapa saat sebelum bom yang diletakkan di dalam kereta merah ni meletup pada jam 3.10 petang. Fotografer yang merakamkan gambar ni juga terkorban dalam kejadian ni, manakala bapa dan anak kat dalam gambar ni terselamat. Okay guys, tu tadi perkongsian beberapa gambar yang ada kisah dan nilai sejarah masing-masing. Dalam semua gambar-gambar yang Nas kongsikan tadi, gambar mana yang buat korang rasa macam terkesan bila korang tengok? Ataupun korang rasa macam terkesan bila tahu cerita dekat belakang gambar tu? Korang boleh kongsikan dengan Nas dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih sebab dah tengok video ni sampai setakat ni. As always, be safe, be kind, and I will see you in my next video. Bye.